Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama sekali hamba nak ucap terima kasih pada Tuan Iman 1 dan Tuan Iman 2 dan juga yang berusaha PPMJ bagi jajahan Pasir Putih yang telah sudi menjemput hamba untuk menyampaikan kuliah pada hari ini. Hamba Rusdi bin Yusof, guru ta'mir bagi jajahan Pasir Putih. Hari ini kita akan bincang, kita akan ulang kaji kitab Tafsir Nurul Ihsan dalam surah Al-Waqi'ah. Suratul Waqi'ah. Surah Waqi'ah ni disebut Makkiyah. Surah Waqi'ah ni adalah diturunkan di Mekah. Kita maklum dah, Quran ni dia ada dua. Pertama dipanggil surah Makkiyah dan yang kedua surah Madaniyah. Surah Makkiyah umumnya kita faham turun sebelum hijrah, maknanya masa Nabi berdakwah di Mekah. Surah Madaniyah ni masa Nabi lepas Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi ciri-ciri surah Makkiyah dulu sikit sebelum baca lagi tafsir. Kena juga ciri-ciri Makkiyah ni, dia banyak berkenaan dengan rukun iman. Rukun iman kita. Kerana apa? Kerana masa mula-mula dakwah ni, dakwah orang musyrik di Mekah ni nak kemah dulu berkenaan dengan iman dia. Percaya pada Allah, rukun iman kita lah ni perkara tu, percaya pada Allah, ada malaikat. Dan yang lebih tentunya orang Quraisy ni dia tidak percaya hari bangkit, berkenaan dengan hari kiamat, orang langsung tak percaya. Jadi Waqi'ah ni menceritakan berkenaan dengan hari kiamat. Tengok dah. Dan surah Waqi'ah ni pula nama dia tu Al-Waqi'ah. Waqi'ah yang jatuh. Ada segi maknanya yang jatuh ataupun yang berlaku. Daripada isim fa'il kalau kita mengaji nahwu, waqa'a yaqa'u wuqu'an, waqi'ah, waqi'un, waqi'atun. Tu nama dia. Nama surah ni surah Waqi'ah, iaitu tentang hari kiamat. Hari kiamat ni pula kita maklum dia banyak nama. Dah hari kiamat ni dia ada banyak nama. Yaumuddin panggil juga, Yaumul Hasy panggil juga, Yaumul Qiyamah kita biasa dengar. Dan hari kiamat ni juga menjadi salah satu rukun dalam rukun iman kita yang wajib kita percaya. Kalau kita tengok keadaan masa tu zaman Rasulullah berdakwah ni, orang kafir Quraisy lah, dia rusimna bila tiba musim haji. Haji ni telah ada sebelum ni lagi. Sebab apa? Apabila mari rombongan ke Mekah tu, sebab Mekah ni tempat jemur, tempat orang berjual beli, tempat orang singgah, tempat orang jemur. Jadi bila ramai mari kafir Quraisy ni dia rusing lalu. Dia rusing Rasulullah ni akan pergi berdakwah pada orang-orang yang mari ke Mekah. Sebab itulah orang kafir Quraisy ni dia reka macam-macam. Dia reka macam-macam. Dia tuduh Nabi Muhammad kita ni gila lah. Dia tuduh Nabi Muhammad ni ahli sihir lah. Dia tuduh Nabi Muhammad kita ni tak boleh dengar, karuk. Dan Al-Quran ni lah yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dah. Suratul Waqi'ah Makkiyah ni surah Makkiyah diturunkan di Mekah. Melainkan ada istisna. Dalam surah Al-Waqi'ah ni ada istisna pada ayat afa bihadzal hadis dan wasullatum minal awwalin. Dua ayat madaniyah. Dua ayat ni
iaitu diturunkan di Madinah. Dua ayat sana, afa bihadzal hadis dan wasullatun minal awwalin. 96 atau 7 atau 9 ayat. Dia juga kitab ni tu, kitab ni ayat pula surah Waqiah kita baca ni ada 96 ayat pada qiraat hufaz, pada qiraat ahli Quran lah, dan juga ada juga ahli Quran hak kira 97 dan ada juga hak kira 99. Ni khilaf dari segi bila ayat Quran. Tak ada bercanggah apa. Tak ada bercanggah apa. Cuma dia ayat cara bila dia ni ada 96, 97, 99. Jadi hak kita dah baca 99 ayat lah. Sedikit kelebihan surah Al-Waqiah ni. Kita pun biasa ni surah yang maklum. Surah lemo lah di sisi kita. Surah Waqiah ni kita tengok satu hadis Iman As-Sayuti menukilkan daripada Ibnu Mas'ud, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Mafhum dia ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa musibah kefakiran selama-lamanya. Tu hadis. Jadi boleh beramal lah. Kita amal baca surah Waqiah, sambil tu bila kita belajar tafsir, kita faham lebih tadabbur, baru lebih meresap dalam hati dah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Dalam kitab ni dia Bismillahirrahmanirrahim ni dia tak tafsir lah, bab maklum dah. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha kasih sayang ni. Maklum dah, kita belajar dah sebelum ni. Dia tafsir iza waqa'atil waqi'ah, apabila jatuh. Kita baca dulu, lepas ni kita tengok sesuatu. Apabila jatuh oleh yang jatuh. Tu maksudnya. Apa jatuh tu? Jatuh ni dia terjemuh daripada waqa'ah. Waqa'ati tu. Waqa'atin fi'il madi lah. Fi'il madi kalau kita ngaji nahwu, waqa'a fi'il madi. Apabila jatuh oleh yang jatuh, yakni apabila berdiri hari kiamat. Berdiri pula sana jatuh. Berdiri ni berlakulah. Apabila dia tu kitab tafsir, apabila berlaku hari kiamat, tu maksud dia iza waqa'atil waqi'ah. Dalam tafsir lain dia kata, dia tafsirkan iza qamatil qiyamah, apabila berlaku hari kiamat. Tengok sini. Waqa'atil waqi'ah, bila berlaku hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat sani, apa hari kiamat? Kiam ni kita biasa dengar juga. Di lidah kita Melayu ni kiam ni berdiri kan. Salah satu rukun kita sebut kiam, berdiri. Munasabah juga. Sebab hari kiamat esok ni kita daripada tidur dalam kubur, bila ditiup sangkakala kena bangun belaka berdiri, belaka kiam, belaka berdiri menunggu perbicaraan di kiamat ni. Tu deh. Dia tafsir sini. Berdiri, apabila berdiri hari kiamat itu ketika tiup sangkakala yang kedua. Sangkakala yang kedua. Kita punya intikak kita sangkakala ni dua kali tiup Pertama tiup semasa kiamat. Tu malaikat Mikail tiup mula-mula, sangkakala tu mati habis. Mati habis semua makhluk dalam dunia, manusia, malaikat, jin, syaitan, iblis semua mati, kecuali beberapa makhluk yang Allah izinkan tak matilah dengan sangkakala tu. Antaranya dikatakan Israfil itu sendiri. Dia siup. Jibril, Mikail, Israel ni antara yang tak mati lagi lah lepas dengar tiup sangkakala tu. Lepas tu matilah, lepas tu Allah mematikan semua. Dan bila matikan semua, Allah jadikan alam baru tu pada mahsyar tu, tiup sekali lagi pasang kekala, pada masa itulah hidup sekalian yang mati. Ni kita sebut
hidup sekalian yang mati bila sangkakala kedua tu siup, hidup dah yang hok mati hidup belaka keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Bila tiup kali kedua saat ni bangun belaka semula. Bangun belaka semula, hidup semula hok dari kubur. Bila dengar lagu tu, kita orang Islam, kita percaya bahawa kita ni akan dibangkitkan semula. Walaupun jasad kita ni hacur lebu setara mana pun, hacur duduk dalam tanah lama ke, buat ilmu lagu mana cara mati, na'udzubillah, mati hak berat-berat tu kita minta jauh lah. Kita hacur tubuh kita dimakan tanah. Bila tiup sangkakala yang kedua tadi, kita bangkit belakang daripada kubur kita menuju kepada mahsyar. Tapi orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Taala, dia tak percaya. Tak percaya bangkit kubur ni, tak percaya. Hidup semula lepas mati, tak percaya. Malah Allah Subhanahu Taala sebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa nufiqa fis suri fasu'iqa man fis samawati wal ard illa man syaa Allah summa nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Tu sebut dalam Quran tu. Dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Kemudian mati. Bukan tak mati, mati juga. Tapi kita nak mana? Summa nufikha fihi ukhra tu. Kemudian ditiup sangkakala lagi, maka hidup. Maka ditiup sekali lagi tu, maka datang serta-merta bangun fa izahum qiyamun yanzurun. Maka hidup semua yanzurun, pakat ditunggulah hari kiamat. Itulah. Jadi surah pertama iza waqa'atil waqi'ah ni, apabila jatuh ataupun berlaku hari jatuh hari kiamat tu, gitulah keadaannya. Bangun belaka, bangkit belaka kubur, duduk satu tempat. Kenapa tu? Kerana menunggu hari pembalasan dah. Lepas tu Allah cerita. Sambung ayat yang kedua tu, laisa liwaqa'atiha kazibah. Tiada bagi jatuhnya hari kiamat tadi seorang yang mendustakan itu. Tengok ni kitab lama dia baca lah, itulah. Seperti dusta dalam dunia. Kazibah tu, kazibah kalau kita ngaji nahunya, kazibah ni isim fa'il lah. Fa'il kazaba yakzibu, kazban kazibun, betul-betul kazibatun, yang dusta. Apa nak ni? Laisa liwaq'atiha kazibah. Tiada bagi jatuhnya hari kiamat itu seorang yang mendustakan. Maknanya hari itu tak ada seorang pun kata pelawak hari kiamat, tak ada. Seorang pun tak berani kata hari kiamat ni tak ada. Atas dunia ni banyak seperti dusta dalam dunia. Atas dunia ni ramai kata mana ada kiamat, mana ada hari akhirat, mana ada hari timbang amalan, mana ada syurga neraka. Tak percaya paksu. Tapi pada hari tu, hari jadi, pada hari akhirat esok, senyap belaka. Senyap yakinlah. Yakinlah pada hari tu tak ada seorang pun akan dusta kiamat. Contoh kita buat misal mudah faham. Kalau kita ni terjumpa ada orang hak ni makar deh. Makar buat ilmu apa-apa barang dia kata tubuh kawan ni tak masuk besi. Bab makar lah. Bab makar tiba-tiba jejak paku. Luka. Kita kata ambil no. Maknanya situ hari kiamat esok pakat hak pada tidak mengaku dunia mula kata kiamat tak ada, ambil pada muka mula. Orang royak atas dunia dulu, hari kiamat ni ada pembalasan, tak percaya, duk nyanyi, duk senda ke Nabi, duk senda ke ulama. Tak ada kiamat, tak ada akhirat, tak ada pembalasan. Kubur aku, tak takut pada Allah SWT. Tapi bila tiba hari ni, laisa liwaq'atiha kazibah, tak ada seorang pun berani kata duk. Senyap tupah belaka deh. Inilah ambil mengajar dia. Bila kita baca, kita tadabbur gini, rasa mari di hati takut kita nak buat dosa, insya-Allah deh. Sambung. Apabila gitu
Dia yakin tadi dusta tu seperti dusta dalam dunia. Bila masa di dunia ni dia demo ni pakat dusta ni, musyrikin ni. Dia dusta belaka, masuk orang kafir mendustakan bahawa ada kiamat. Tapi bila mati, bila dibangkit balik, dia jadi yakin. Inilah kita biasa dengar orang duk sebut ayat tu. Dalam Quran sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mana ibadatlah kamu akan Tuhanmu hingga datang kepadamu yakin. Yakin ni lah ada setengah-setengah orang tu dia disalah faham. Dia kata kita buat ibadat kepada Tuhan ni, yakin apa? Siapa tak yakin? Apa ibadat? Pakai ibadat niat. Apa dia kata? Ibadat kepada Tuhan ni siapa martabat yakin. Dia faham lagu tu. Yakin dia kata kan yakin Tuhan ada pokok demo semaya ni. Ya demo semaya ni sebab demo tak yakin lagi. Ni punuh, hamil punuh. Faham tafsir guna tok. Guna akal tak boleh. Sebab apa ulama dalam Islam ni walaupun logik kita ni kita logik manusia biasa tak boleh tafsir Al-Quran, kena pakai hak ulama dah. Jadi yakin tu kita yakin ail maut. Yakin situ ulama tafsir mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadatlah pada tu. Siapa mati? Mati betul. Mati hari ni kan? Tak payah dah sembahyang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada dah mati. Dan mati tu patut nak relate mana mati dengan yakin. Mati yakin. Maknanya apabila mati Tuhan buka segala-gala, nampak malaikat, nampak amalan kita, nampak azab kita, nampak tempat kembali kita. Yakinlah. Yakin ada berlaku dah. Sebab itulah dalam surah Sejadah kita nak baca semua tu. Tuhan sebutkan walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ingat belakang dia surah Sejadah dia. Karena Tuhan kata, dan sekiranya kamu tengok, engkau tengok ketika orang berdosa ni tunduk pada Tuhan dia, walau tara izil mujrim. Orang berdosa tunduk, takut kepada Tuhan. Dia kata rabbana absarna, wahai Tuhan kami tengok dah, wasami'na, kami dengar dah, farji'na, minta klik. Maka hatalah kami klik mula ke dunia. Apa? Na'mal salihah, nak buat benda baik, nak buat amalan soleh, amalan soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin. Yakin itu nak ambil bab yakin. Apabila yakin, barulah timbul nak buat ibadat, barulah timbul nak buat amal baik. Jadi hak tidak yakin ni lah hak tak ada perasaan nak buat benda baik, tak ada perasaan nak jauhi dosa, tak ada rasa nak buat ibadat, tak ada berasa contoh nak buat dosa-dosa. Contoh lah kita builah. Contoh buat dosa hak orang tak nampak, depan orang tak buat, belakang orang buat. Apa tu? Sebab tak yakin lah tu. Dia mari yakin ni. Yakin ni walaupun kita kata ilmu kita banyak apa, tapi dia yakin dalam hati. Yakin dalam hati. Sebab itulah kadang-kadang kita lah, hamba sendiri pun, kita ni mungkin tarah-tarah orang awal ni, tanya orang ada ialah baik deh, tanya orang tak ada tu Allah yang tahu. Masa itulah Allah uji iman kita, yakin kau dakmu dengan adanya hari kiamat. Dua ayat tu. Kita sambung ayat seterusnya. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Ayat ni. Khafidatur rafi'ah. Ia ni Allah nak cerita tentang kiamat sana. Ia menzahir bagi hina satu kaum, yakni hina pada hari kiamat esok. Kalau kita reti bahasa Arab, khafidatur rafi'atun ni, kalau kita tafsir sosok khafidatun ni mana yang menjatuhkan, rafi'atun yang menaikkan. Tu tafsir, kalau tafsir harfiah dia. Tapi tafsir Quran, ulama tafsir ni, dia kata dah, ia menzahir, mana pada kiamat saya sok zahir lah, zahir dia bagi hina suatu kaum. Tu khafid, mana zahir lah hari kiamat nanti pada masa zahir nampak dah
Orang yang dihina oleh Allah SWT. Hina kan? Hina dengan masuk neraka. Hina lah masuk neraka saat ni. Dan bagi mulia, rafi'ah akak ni orang yang dimulia. Mulia dan bagi mulia satu kaum dengan masuk syurga. Jadi hari kiamat esok zahir, hak ni golongan neraka, hak ni golongan syurga. Nampak lalu. Nampak lalu. Tengok tu 3 ayat saat ni masih menceritakan tentang hari kiamat, itu hari pada mahsyar. Sebab apa? Sebab pendustaan kepada hari kiamat ni. Lah kita royak dengan jelas pun muka bagi gaib, bagi akan datang. Siapa dia bawa ngani? Orang kafir musyrikin muka mula ngani. Kalau begitu kak, bila kiamat? Tu contoh nak ngani lah tu. Bila kiamat? Dah sebab kita tahu bahawa kiamat ni benda yang la raiba fiha. Kiamat ni benda yang tak ada ragu ni. Dalam Quran sebut la raiba wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Ini hari kiamat. Kiamat. Dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Atiyatun. Akan mari kok. Kau mana-mana pun, demo pergi nusuk celah mana pun, demo buat rumah besar tak usah mati pun, mari juga kiamat. Kena ingat tu. Tidak ada sebarang syak padanya. La raiba fiha. Dan sesungguhnya Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah membangkitkan orang dalam kubur. Yang nak ambil mana ni? Bila Allah SWT cerita bab kiamat tu, Allah SWT la raiba fiha. Tak ada dusta padanya. Mana tak ada syak padanya. Kasih tak? Tuhan sebut dalam surah mula-mula. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Kalau kita ngaji nahwu la gitu. La nafi jenis. Maknanya nafi situ tak ada syak langsung, sikit tak ada syak. Quran tak ada syak, la raiba fi. Kiamat la raiba fiha, tak ada syak juga. Hak syak-syak tu ragu hati kita, lemah iman kita, cuma kita. Itulah kena belajar banyak tu bab cuci hati tu. Nak buat syak sikit pun Quran tak ada syak sikit pun. Kiamat ni tak ada ragu-ragu sikit pun. Tu. Sama deh. Jadi hari kiamat tu bila sampai hari tak ada syak tu, nampak dah lah. Hak ni satu kaum ni Tuhan akak tinggi. Hak ni satu kaum ni Tuhan uak berendah. Apa tu? Sebabnya tengok atas amalan di dunia saat ni. Sebab orang kafir ni dia Tuhan hikayat dia sebut dalam Al-Quran, za'amal ladzina kafaru allam yub'asu. Dia kata kan orang kafir ni dia skor bahawa dia kata dia tak akan mati, lan yub'asu, tak akan mati dah. Sebab apa? Sebab dia fikir bila aku mati, tubuh hancur gelar, bakal tak ada ke satu. Nak pergi dek kan? Kul. Tu yang sama. Kul bala wa rabbi. Royaklah hai Muhammad ke dia tu. Sungguh wa rabbi. Katakanlah bahkan demi Tuhanku, la tub'asunna, kamu akan dibangkitkan. Summa la tunabba'unna bima amiltum, kemudian kamu akan dibagi tahu tentang segala yang telah kamu lakukan. Wa dzalika 'alallah yasir. Dan demikian itu mudah bagi Allah. Tuhan nak pergi duduk semula ni mudah ya. Jadi bila bakit dibagikan dia Tuhan pun winapok, Tuhan winapok lah semua hokmu buat atas dunia napok. Bila napok timbul dah lah. Timbul khafidatur rafi'ah, napok lah hok ni hok Tuhan akak, hok ni hok Tuhan berendah. Bila napok lagu tu kat takutlah kita. Takutlah hari tu lah hari nyesal sungguh lah. Jadi bapalah kita nak ambil sekat ni, nak tanya diri kita, bapa kita tak berasa. Tak berasa bila kita buat sesuatu perkara tu, kita tak berasa serupa Tuhan tak berasa serupa amalan kita ni dicatat, tidak berasa. Berasa lah. Cuma kita kecek secara umum, kadang-kadang lah kita buat, kita kecek pelawak. Ni dia kita kecek pelawak, gora terlebih lalu, doh gora.
Menyanyi, nyanyi. Lepas tu pula hak bahaya sekali, hak tu hak bahagia kita, hak bahagia orang tamada tu. Menyanyi, kecek pelawak, nyanyi. Hak bahagia kita, hak orang tidak tamada pula ni. Hak orang tinggi-tinggi sikit ni. Berani sumpah dengan sumpah palsu. Berani sumpah jadi saksi palsu, tipu dalam urusan jual beli, rasuah. Apa semua tu berlaku. Sedangkan kita ni orang Islam. Apa masih lagi buat dosa? Sedangkan kita sudah yakin bakit apa masih dosa. Apa masih dosa? Apa Tuhan sebut dah hak sesat di hak atas dunia orang hebat-hebat. Orang takbur hebat besar, tapi di akhirat sesat pada masa khafid dia akan perendah. Mula atas dunia mu besar, merasa besar diri. Tu akan khafid perendah. Orang sok miskin, orang hina, orang tak ada harta, tak ada pitih rumah banyak, tak ada anak ramai pun. Tapi dia beriman pada Allah, jaga diri, jaga hati dia. Sesat tu apa? Akak rafi'ah, akak tinggi. Tu apa lagu tu berlaku? Kita buat misal lah. Takut kita nak suruh faham mudah ibarat begini. Quran sini la raiba fi. Kiamat sini pun la raiba fi. Tidak syak pasal aku. Ibarat matahari lah. Ni kita tengok matahari di luar ni. Tubik tanah jalan siang tu. Tengok matahari. Matahari ni sifat dia terang. Terang berderang, nyaluk. Dia terang berderang lah sifat dia. Tuhan cerita dalam Quran, wa ja'alna sirajan wahaja. Tuhan kata tu, dan kami telah menjadikan matahari lampu terang berderang. Matahari terang. Tengok matahari boleh suluh dunia. Boleh suluh dunia. Separuh dunia sebab bumi ni bolak bumi bolak, matahari suluh kat ni, soal ni cerah. Bumi kita musyrik ni suluh kat ni cerah, di sana malam di sini. Sial di sini malam ni sial. Sebab bumi ni mengelilingi matahari. Jadi matahari saat ni terang dia tu. Bila kita jalan bawah matahari, tiba-tiba teduh. Sebab apa teduh sana? Sebab ada awan. Awan duk tebing kita, duk tahan kita daripada matahari. Begitulah hati kita bila ada hijab. Awan sana ibarat hijab. Hati kita ni hijab, baca Quran pun tak ada masuk dalam dada. Enggak hijab. Supaya ibarat awan tutup cahaya matahari, teduh. Sedangkan matahari ni panas. Kena awan gelap nak hujan, gelap gelemak kita. Enggak tutup mata pula. Orang royak benda baik tutup mata. Tak usah dengar, tak usah tengok. Bila orang cerita bab kebaikan, kau gelemak, kau katut daud gelap gelemak hati kita gitu. Itulah ibarat kita nak faham bahawa apa kalau apa Ustaz Ambo ni buat sama salah. Sebab hati kita dah. Hati kita ni dia tidak nampak, dia ada hijab. Jadi nak buat hijab ni kan? Nak buat hijab ni lah kena pergi belajar. Contohlah kita kata kitab Nawar pagi hati, tu belajar lagu lidah ni kena kawal lagu ni. Mata ni tu heavy kena kawal lagu ni, tengok benda-benda. Balik jangan tengok mana maksiat. Sebab apa? Mata, telinga, lidah, tangan, kaki ni kita percaya apa? Bahawa esok di kiamat demon ni lah akan mengaku. Demon ni ngaku, ya Allah aku tangan ni lah mula timur rasuah. Masa tu kat senyap kata gapo lah kita tangan royak sendiri. Ya Allah aku mulut ni lah kata kecik pelawak semua. Adalah masa tu lah masa hak penyesal-nyesal, masa khafidatur rafi'atun tu. Kita sambung lagi. Iza rujjatil ardu rajja. Tu cerita apabila digerak gempa bumi itu. Iza rujjatil ardu rajja. Apabila digerak gempa bumi itu, gempa bumi lah bahasa kita, gempa bumi ni keadaan kiamat ni, keadaan kiamat akan sebagai gerak gempa yang sangat rujja tu. Rujja, iza rujjatil ardu rajja. Bumi ni Tuhan gegar sungguh. Tu runtuh rumah dan bukit-bukit. Hari kiamat ni dia perjalanan hari kiamat ni, kalau kita tengok kronologi ni, mari memang hadi dajjal apa semua tu, itulah tanda kiamat. Hak ngelah ni, hak ngelah Tuhan Tuhan gegar bumi ni runtuh habis. Runtuh. Jadi perjalanan kiamat ni ialah musim ni ramai buat lah orang kata kiamat dah tiba, tubik dah dajjal, macam-macam lah dia buat cerita. Jadi amo nak pesan pada diri amo lah, bahawa apabila bercakap benda berkaitan agama, wa emo dajjal,
wa emo Imam Mahdi, wa emo Ya'juj Ma'juj, wa emo gegar, wa emo dabbabah, wa emo keluar saitai, wa emo kenyai mana-mana. Jangan kecek ikut sedak mulut. Ikut sedak mulut. Keceklah bersumber ke dalil. Mana kita tengok nak sebut okey, contoh kita kata Imam Mahdi nak terbit dah. Kita main borong. Imam Mahdi, kawan nak ikut Imam Mahdi. Ciri-ciri Imam Mahdi tu kita kenal ke tak ciri-ciri Imam Mahdi. Begitu juga dengan ciri-ciri Dajjal. Kita kenal ke tak Dajjal. Ciri-ciri dia tu. Dajjal mari tu. Dajjal ada belakang dalam. Kita kecek borong. Bila orang tanya lagu mana ciri Dajjal, tak boleh royak. Itu namanya kecek kosong. Kat Dajjal akan mari naik keldai. Kita pun tafsir buat keldai ni gap dia. Keldai ni kita tafsir bukan guna tafsir ulama tafsir. Itu salah dari segi disiplin ilmu. Tolong berhati-hati. Sebab apa? Sebab mulut ni lah ni akan di saksi daripada Allah SWT pada hari diangkat dan di hari dijatuhkan manusia tu. Berani kau kita? Lebih-lebih lagi bila kita kecek bab hadis Nabi lah. Kita nak refer pada ni bahawa hari kiamat saat ni hak mula-mula bakit kubur terpurusin dah. Lebih-lebih lagi kita dengar ancaman Nabi, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar tu. Siapa-siapa pelawak atas aku dengan sengaja, maka sedialah mengkhusi daripada api neraka. Nauzubillahi min zalik. Sebab itulah nak kecek bab hadis Nabi, nak kecek bab tafsir Quran, sama telah lagi kita nak kutip hok ni dalam tu, kena tengok sumber, kena ambil daripada sumber jelas. Lepas tu pula biar ikut tafsir ulama. Tafsir ulama tu. Jangan pakai kita aku ni pandai, aku ada CJ, aku ada ijazah, aku ada master. Aku ni orang panggil orang hebat. Tiba-tiba kita pun bila orang suruh panggil tazkirah lagu ni, kita pun kacak pom hadis Nabi kata gini, kita tafsir tanpa sumber. Itu salah. Salah dari segi display ilmu. Sebab itulah aku nasihat kamu ni bila kita nak tazkirah apa, biar ada kitab depan sini. Kalau tanya ustaz salah ni royak. Ni dalam kita gocak salah ni tak salah. Hati kamu saya mula. Kita kata orang salah. Sebab apa? Kita ni tak lagi dia salah. Sebab apa salah? Salah ni pada hati kita. Ada benda ada konsep semua. Konsep semua. Jadi dengan kita baca tafsir Al-Waqi'ah ni, kita beringat sebab apa? Iza waqa'atil waqi'ah. Kita nak start mulut kecek. Ni ada. Bila mari hari pembalasan ada. Jadi aku kena beringat kecek. Dari kecek bawah. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Tak ada siapa hak dusta dah hari tu. Tengok tak ada siapa dusta hari kiamat. Maka kalau aku dipercaya pada hari kiamat, aku kena royak hak sebenar. Tak boleh susuk. Sebab apa? Sebab hari tu, sebab aku bila aku royak, benda ni kejap disaksi. Khafidatur rafi'ah. Mungkin masa ni aku hebat. Boleh duk kecek depan orang. Duk akak orang puji. Sedap ustaz kecek. Sedap ustaz, pandai ustaz. Tapi di sisi Allah belum tahu kita tinggi atau rendah. Tu betul. Jadi itu sebagai pesan kita ni apabila kita duduk dalam masyarakat, walaupun kita dipandai tinggi atas dunia, bila kita baca ngamal surah Waqi'ah, khafidatur rafi'ah. Tinggi atas dunia belum tentu tinggi di akhirat. Rendah di dunia belum tentu rendah di akhirat. Di situ barulah kita berjaga hati Allah aku ni. Kita berjaga hati kita, Allah aku ni. Tapi walaupun gitu khafidatur rafi'ah ni, sebab ada hadis Nabi kata tidak akan masuk syurga walau ada sebesar butik sebesar zarah pun takbur. Sahabat pun terkejut lah. Ya Rasulullah, takbur. Tapi takbur situ bukan bermakna kita pakai baru, pakai comel. Orang nak pakai kemah dia apa. Tunjuk tu masuk takbur. Takbur ni mari dalam hati. Dah kita orang ada. Pakailah passion kita orang ada. Tak semestinya dengan gitu. Pani dak dah ustaz. Amo nak pakai baju buruk, nak pakai selipar buruk. Tak boleh. Islam ni ajar suruh pakai comel-comel, pakai bersih-bersih. Kita orang ada pakai passion orang ada. Kita orang susah pakai passion setakat kita mampu. Jangan kita nyuruh. Jangan kita lebih pada keupayaan kita. Itulah tujuan kita apabila kata ngamal surah, bukan ngamal baca saja, tapi mengamal dengan faham, dengan tadabbur. Sebab apa? Bila kita tadabbur, dia masuk dalam mana? Dia masuk dalam hati. Bila masuk dalam hati, dia berasa tu walaupun kita tahu hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu tu.
Jadi kita minta sama, ya Allah, wilah hidayah pada aku, wilah hidayah pada keluarga aku, wilah hidayah pada jiran-jiran aku belum masuk Islam. Biar minta hidayah belaka. Jangan kita minta hidayah kita seorang dah, minta belaka. Kita nak tengok semua masuk syurga. Insya-Allah. Jadi gitulah. Walaupun 3 ayat kita boleh beramal dah. Beramal, baca dengan tadabbur, itu yang penting. Jadi apa yang hamba sampai ni, kalau ada salah silap, apa yang baik itu daripada Allah SWT semua. Salah hamba kecek telucuk lidah sepatah ni, tu lemah hamba, lemah dari segi upaya ingat hamba. Kalau salah minta tolong tegur deh, kita pakat baiki sama-sama apa yang baik tu semua. Jadi insya-Allah semoga boleh dapat ambil kutip manfaat. Kita jumpa lagi di lain kali, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nak ubah bayu 30 minit. Kalau tak ada, tak ada.